Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Aina Aisyah binti Ahmad Syarudin. Nama matrik C20A1008. Tajuk pembekalan adalah pakaian dan perhiasan Melayu. Pakaian merupakan sebahagian daripada budaya benda yang menampilkan aspek kepelbagaian, potongan dan gaya. Pakaian bukan sahaja berfungsi sebagai bahan yang menutup tubuh, badan, bahkan mempunyai nilai estetik dan dapat mencerminkan status individu yang menggayakannya. Masyarakat di Malaysia terdiri daripada berbilang kaum dan etnik seperti kaum Melayu, Cina, India serta etnik Iban dan Kadazan. Setiap kaum pula memiliki identiti budaya yang berbeza. Pakaian tradisional dan perhiasan diri merupakan satu daripada aspek yang dapat menyelahkan perbezaan identiti dan budaya. Pemakaian bagi kaum dan etnik ini digayakan pada hari perayaan, majlis perkahwinan atau acara tertentu yang mencerminkan ketinggian budaya dan tata susila pemakaiannya. Pakaian Melayu adalah satu objek budaya yang merupakan reka bentuk yang baru Melayu terhadap identiti dan budaya. Penampilan atau identiti ini menandakan unsur simbolik atau semiotik dalam pakaian yang menunjukkan asal-usul pemakaiannya dengan membawa maksud tersirat yang menyumbang kepada pembangunan dan perkembangan budaya serta nilai-nilai murni dalam masyarakat Melayu. Pakaian tradisional Melayu seringkali menjadi topik utama dalam kajian yang merangkumi aspek sejarah dan perkembangannya, reka bentuk, fungsi dan perbuatannya. Kebaya Perlis. Kebaya Perlis merupakan baju yang menjadi seni warisan budaya masyarakat Melayu Perlis sebelum tahun 1930-an lagi dan menjadi sangat masyhur di zaman pemerintahan Raja Said Alwi iaitu Raja Perlis yang keempat. Biasanya kebaya Perlis dipakai oleh golongan istana dan golongan bangsawan pada zaman dahulu di majlis-majlis kerajaan seperti Keduri. Semasa zaman pendudukan Jepun, reka bentuk baju kebaya Perlis telah mula dipemodenkan mengikut cita rasa si pemakainya. Selepas penjajahan Jepun, Inggeris telah menduduki tanah Melayu dan di zaman itu juga pemakaian songket ada dilarang sama sekali di kalangan orang kebanyakan, tetapi diberi kelonggaran kepada pasangan pengantin yang bahkan bergelar Raja Sehari dan kepada pembesar-pembesar istana serta golongan istana. Selepas kemerdekaan, pelbagai pengaruh luar sedikit sebanyak telah mengubah keaslian kebaya Perlis dan telah sedia dimodelkan. Ia telah diubah suai dari segi bentuk, potongan dan gabungan fashion terkini. Di sekitar tahun 1930-an dan 1940-an, masyarakat Melayu berkekurangan tukar-tukar jahit. Tidak ramai masyarakat Melayu yang pandai menjahit dan seni kepandaian menjahit hanya tertumpu kepada tukar-tukar jahit yang amat terhad bilangannya. Masyarakat Melayu ketika itu memang tidak berminat dengan seni jahitan. Warisan seni jahitan kebaya Perlis yang asli pada ketika itu hanya segelintir sahaja yang tahu. Oleh sebab itulah tidak ramai penjahit yang tahu akan selok-belok keaslian sebenar potongan kebaya Perlis. Tumpuan kepada arus pemodenan sedikit sebanyak telah mencalakan keaslian potongan sebenar kebaya Perlis. Pelbagai bentuk serta idea-idea baru turut digabungkan dan akhirnya kebaya ini menjadi kebaya moden yang telah ditokok tambah seni jahitan serta potongannya. Bentuk potongan kebaya Perlis. Baju kebaya Perlis jika ditinjau dari pandangan hadapan, ia lebih menyerupai kepada bentuk baju kebaya dan jika ditinjau dari sudut pandangan belakang pula, ia adalah seperti baju kurung Melayu tetapi ia bukannya baju kebarum. Ia merupakan baju kebaya dan tidak bertulang di atas bahu. Ukuran kebaya Perlis diambil di bahagian-bahagian tertentu seperti bahu, tengkuk, kepinggang, dada, bahu ke susu, hadapan susu, bahu ke pinggang, labu baju, keliling ketiak, labu tangan dan pergelangan tangan. Ini adalah cara pengambilan baju kebaya Perlis yang sudah
agak moden sedikit. Cara pengukuran baju kebaya tradisional dan kebaya perlis adalah berbeza tetapi menghasilkan bentuk yang agak sama. Kebaya perlis tradisional asasnya diambil ukuran di atas baju bahu si pemakai dan bahunya diambil menjatuh dan agak yang hendak dipotong adalah sebagai ukuran di atas bahu dan kemudian dilipat dua sebelum dipotong. Dahulunya tali ataupun kain sendiri dijadikan alat pengukur pada badan pemakai. Fabrik kebaya perlis. Terdapat pelbagai jenis kain yang menjadi pilihan untuk menghasilkan kebaya perlis. Dahulu, kebaya perlis diperbuat daripada kain kapas ataupun kasarubia. Material kain kasarubia dahulu amat berbeza dengan kain yang terdapat di pasaran sekarang. Penghasilan kebaya perlis memerlukan sejenis kain yang agak lembut supaya si pemakainya merasa selesa dan kebaya yang dikenakannya nampak begitu terletak di atas badan si pemakai. Pasaran fabrik pada masa dahulu amat terhad dan hanya terdapat satu atau dua buah kedai sahaja yang iaitu di sekitar Pekan Arau. Jenis-jenis penghasilan baju pula ketika itu bergantung kepada tahap kemampuan seorang individu itu. Kebanyakan fabrik yang menjadi pilihan pada waktu itu adalah kain yang halus dan jarang seperti kasarubia. Antara fabrik yang terdapat di pasaran pada waktu itu adalah kain sutera, kain cindai, dan kain rawa. Sesetengah baju kebaya perlis dihasilkan sepasang iaitu sedondel dengan kain. Sesetengah kebaya perlis dipadankan dengan kain batik serong, batik panjang dan batik lepas. Kain pelikat juga turut digayakan pada ketika itu tetapi cuma digunakan oleh golongan wanita yang sudah berumur. Datin Sharifah Aminah merupakan tokoh wanita perlis yang masih mempunyai koleksi-koleksi kebaya perlis dan koleksi barangan kemas yang masih terjaga. Beliau juga masih menggayakan baju kebaya perlis di majlis-majlis tertentu sehingga ke hari ini. Perhiasan, barang-barang kemas. Kebanyakan hiasan yang turut dipadankan bersama baju kebaya perlis adalah barang kemas yang diperbuat daripada emas yang ditempahas di dalam satu set. Ianya terdiri daripada subang atau anting-anting, rantai panjang berserta loket atau pound dan mastora. Bentuk barang-barang hiasan emas pada zaman dahulu adalah terhad dan salah satunya berbentuk biji kopi, bulat dan nipis. Kebanyakannya juga terdiri daripada batu-batu permata seperti belian, intan dan batu delima. Gelang tangan pula terdiri daripada bentuk-bentuk tertentu seperti gelang pintar, rantai tangan dendan, rantai tangan biji kopi, gelang rotan belah dan gelang pintar berpahat. Lazimnya, kebaya perlis turut diserikan lagi dengan pemakaian gelang kaki besar berserta kasut mengikut cita rasa si pemakai. Kerongsang. Terdapat kerongsang yang mempunyai saiz yang sama dan ada juga yang mempunyai saiz yang berlainan. Bagi kerongsang yang berlainan saiz, ia diselitkan secara berperingkat mengikut saiz. Di bahagian atas iaitu sekitar paras dada, diletakkan kerongsang yang paling besar diikuti dengan yang pertengahan di bahagian tengah serta yang paling kecil di bahagian bawah dan berposisi di bahagian bawah pusat. Sanggul. Pemakaian baju kebaya perlis rasanya tidak lengkap sekiranya tidak bersanggul. Terdapat pelbagai jenis rekaan sanggul seperti sanggul lintang, sanggul lipat dan juga sanggul gulung. Sanggul juga memerlukan hiasan dengan lilitan bunga melo, bunga tunjang, bunga cempaka dan cucuk sanggul. Sanggul lilit hanya boleh digayakan oleh golongan wanita yang telah berumah tangga. Anak dara tidak dibenarkan untuk bersanggul lintang dan hanya dibenarkan untuk bersanggul duduk ataupun bersanggul dua. Sanggul lintang merupakan sejenis sanggul atau perhiasan kepala tradisi masyarakat wanita yang telah diwarisi sejak berkurang lamanya. Keunikan sanggul lintang terletak pada seni motif flora yang terdapat pada sanggul. Sanggul lintang berbunga getah yang diubah suas secara melintang dan tampak lebih ringkas. Cucuk sanggul. Cucuk sanggul merupakan salah satu aksesori penting untuk rambut yang digunakan oleh wanita Melayu dan Asia. Cucuk sanggul digunakan untuk memegang rambut yang panjang
yang telah disanggulkan. Biasanya cucuk sanggul diperbuat daripada emas atau perak. Penyemat atau cucuk sanggul ini biasanya dipakai dalam set 3, 5 atau 7 sebagai perhiasan di kepala. Kain batik pada zaman tersebut, kain batik turut dijadikan sebagai hiasan kepala yang dikenali sebagai kain gelumbung dan bahu dijadikan sebagai pelapik. Ia juga dikenali sebagai kain sentung. Lazimnya, kain cindai dijadikan pilihan utama sebagai kain gelumbung dan biasanya ia tidak bercorak. Gendik. Perhiasan yang dipakai pada bahagian dahi yang turut dikenali sebagai pemanis dahi. Gendik juga bercorak flora bagi menaikkan seri simpul makan. Pending. Pending merupakan kepala tali pinggang iaitu atau ia juga dikenali sebagai pengancing tali pinggang yang direka atau dihiasi indah dengan berbagai-bagai motif. Pending biasanya dipakai oleh kaum lelaki dan wanita Melayu sebagai pakaian istiadat. Kaum lelaki menggunakannya untuk mengikat kain dan samping. Boleh dikatakan kebanyakan daripada pending yang ditemui pada zaman ini dan pada masa ini adalah berbentuk bujur seperti mata manusia, bulat, segi empat dan sebagainya. Pending yang dipakai dibentuk dengan menggunakan emas atau suasam. Namun sedemikian, ada juga yang diperbuat daripada perak sahaja atau tembaka yang bercutam. Tokoh dan kalung papat. Tokoh dan kalung papat merupakan perhiasan diri yang dikalung di dada sebagai pelengkap gaya. Tokoh merupakan salah satu daripada aksesori tradisional Melayu yang dipakai di leher yang mempunyai 3 atau lebih plat yang diperbuat daripada timah, tembaga atau logam. Pada suatu ketika dahulu, tokoh selalu digayakan dengan pemakaian baju kebaya. Tokoh juga sering digunakan sebagai alat perhiasan pasangan pengantin sejak zaman dahulu lagi. Kini penggunaannya tidak lagi terhad dan menjadi satu fashion yang boleh digayakan dengan baju kurung. Kesimpulannya, identiti sebenar kebaya perlis kini telah lupus akibat daripada arus pemodenan yang mendadak. Kini usaha-usaha untuk mengetengahkan kembali identiti negara perlis yang mempunyai keunikan bajunya yang tersendiri sedang giat dijalankan. Pihak Badan Amal Isteri Wakil-Wakil Rakyat Perlis iaitu Baidunita telah menganjurkan bengkel jahitan kebaya perlis dengan kerjasama pihak kerajaan negeri. Ini merupakan salah satu usaha murni untuk mengembalikan kegemilangan kebaya perlis yang pernah popular di suatu ketika dahulu. Bengkel jahitan baju kebaya perlis moden dan baju kebaya perlis tradisional telah diperkenalkan di dalam bengkel tersebut. Atas kerjasama dari semua pihak, kini wanita perlis akan kembali menggayakan baju yang menjadi tradisi wanita perlis pada satu ketika dahulu. Sekian, terima kasih.